Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pula, mana pula bukan qaulun tu pula, apa pula, yakni seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Tu mana tu pula, apa pula, yakni seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Tu arti dengan kata pula. Pula ni dia terjemuh daripada aidan. Salah kata kama qala Rasulullah aidan. Apa aidan pula? Yani ai kama qala Rasulullah innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Tu makna kata pula. Nah, tegede tu. Apa makna pula? Jadi salah taala kita nak tulis harapnya pula, yakni ai kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyati. Kalau tulis harap, kalau tulis dawinya pula, yakni seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Habis kat tu. Salathum muhlikatun syuhun muta' wa hawan muttaba' wa i'jabul mar'i wa i'jabul mar'i bi nafsi. Ni hadis-hadis duk cara bahati belaka ni. Dah. Nabi katanya gapo dia muraknya? Tengok ya tafsir. Thalasun muhlikatun, makna kita lu. Makna kita lu. Thalasun muhlikatun, bermula tiga perkara yang membinasalah ia tiga perkara ni akan tuainya. Salatan muhlikatun ai gapo sahibaha, ia gapo yang merusak dan membinasa akan tuai bagi salas. Ni atas tiga perkara yang membinasalah ia akan tuainya, akan punyanya. Gapo dia? Syuhun muta', yakni orang bakhil dan orang kedekut yang taati pada Allah. Dia taat Tuhan. Dia tu semaya tak tinggal tapi kopi. Satu. Lagi pula hawan muttaba', dan apa hawan muttaba', yakni hawa nafsu yang diikuti. Makna diperaja hawa nafsu. Makna rekah kita tu. Hawan muttaba', yakni nafsu yang diikuti, yakni seorang memperaja akan hawa nafsu dia. Tu makna kapung kita. Makna jawi kita. Hawan muttaba', yakni nafsu diikuti, yakni seorang ikuti dan memperajai akan hawa nafsunya. Turut nafsu nak gapo turut. Wa i'jabul mar'i bi nafsih, dan berasa cengih seorang, berasa heran seorang, bila besar seorang akan diri dia. Bila besar seorang dengan dirinya, aku ni pelik ni, aku ni hebat ni, aku ni ngaji pandai, amal aku pelik pada demo. Gitu. Yakni menganakilah ia musannif ai biqaulihi, dengan katanya kata Nabi, thalasun muhlikatun syuhun muta', gitu. Yakni menganakilah ia musannif ai biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, thalasun muhlikatun syuhun muta' ni. Tiga perkara yang membinasa akan tuai takdir tu. Thalasun muhlikatun ai sahibaha, yakni yang membinasa, yang merusak, yang musnah akan tuainya. Tiga perkara. Dia kata tiga perkara mana? Yang membinasa ia tiga perkara. Yang memusnah lah ia tiga perkara akan manusia. Dengan sebab tiga perkara ni merusak dan mempunuh dan membinasakan seorang manusia. Iaitu sebab tu kita takdirnya ai sahibaha, akan tuai yang punya akan tiga sifat ni. Manusia tu lah tiga orang tu. Mana? Pertama, tengok, bakhil. Baca bakhil tu. Dah tapung bukhlun. Kalau kita nak tanak kepada seorang bakhil, seorang yang bakhil ni nak pada sifat bakhil. Gapo dia? Bukhlun, yakni satu sifat bakhil. Tu ana bukhlun, satu sifat bakhil, kedekut, kupik ataupun loket. Bahasa Jawi, kupik, kedekut, loket. Teruk ni. Loket mana? Yang beradab ia. Yang beradab, mana kupik dia tu yang beradab ia. Yang kebiasaan kupik ia. Kupik sungguh.
yakni yang lazim dah atau kata yakni menganaki musannif kata bukhlun yakni sifat kupik yang beradat kebiasaan yang ada pada seorang yakni yang lazim ia apa lazim yakni yang tiket turut di seorang yang ada di seorang sifat kupik telah sentiasa pada seorang tu kupik sungguh dia kalau sebut kata nak gerak sejik nampak kupik nampak saya ni orang kupik ni ada ke satu cerita daripada masa dulu lagi ada satu para puan dia mimpi satu malam anak muda ni para puan yang muda yang mimpi mak ia tu masuk syurga tapi pok ia tu masuk syurga juga tapi dok cebok air kolai kausar dok cebok air kolai kausar bagi kepada manusia-manusia hak yang masuk syurga tapi mak ia ni masuk syurga juga tapi mak ia tu nak minum air kolai kausar tak boleh. Lepas tu anak tino yang dalam mimpi ni yang minta kepada ayah wila air kolai kosak kepada mak atik moga mak masuk syurga dah. Bila ayah ya saat ni ya pemik air tu nak giwi kepada mak ya malaikat gawa tapa tangan anak ya dalam mimpi tu. Ya pun sedar. Khabar ni tangan jadi panas lagi pula jadi apa jadi buruk. Jadi seloyong ataupun orang panggil jadi kubik kuping tubik kulit. Kerana apa boleh mak ya nak minum air tak boleh. Mak ya duk tah muka bumi dulu semaya tak tinggal, tahajud tak tinggal, Quran tak tinggal. Tapi duk tah dunia lu kupik dan bakhil. Sebab tu klik ke akhirat boleh masuk syurga. Tapi nak minum air kolai kausar tak boleh. Ni mana sifat kupik yang melazimi dan pula yang ada di seorang. Walaupun kita tak kaya ni, tapi sifat kita wibawa, cai sepok. Kita nak berarti bawa satu sifat orang panggil nak masuk syurga ni bukan satu jalan. Dah kadang-kadang orang ni boleh masuk syurga dengan sebab sedekah, bukan sebab semaya. Kadang-kadang orang ni masuk syurga dengan buku semaya. Kadang-kadang orang ni masuk syurga buku taat ibu bapa. Kadang-kadang orang ni masuk syurga dengan sebab mati le ngaji. Kadang-kadang orang masuk syurga dengan sebab yang ngajar. Kadang-kadang orang masuk syurga sebab yang ngatik banyak. Kadang-kadang seorang ni masuk syurga sebab yang giwi duri. Wei paku tah jalan, tah batas, takut kereta ginya. Masuk syurga juga. Bukan satu jalan pun ni. Jalan banyak untuk masuk syurga tu banyak. Supaya kita nak pergi nibong. Misal ni. Nak pergi nibong kedai jalan. Nak pergi kot bersaing pun siapa kedai nibong. Nak pergi kot tengah pun siapa kedai nibong. Tapi dekat je. Nak pergi kat hospital pun boleh sapa kedai jalan. Nak teh kau nak pergi beno pun boleh sapa kedai jalan. Kalau kita nak pusing kat pun kerasak teh kau nak kat boleh pergi kat kedai jalan. Jalan nak pergi ke jalan tu banyak tapi jauh dekat cara pandang jalan. Cara pandang bijak sana kita nak pergi ke jalan, cara dekat. Cara dekat. Supaya tu jalan kita nak pergi ke syurga, jalan mana hak paling mudah kita nak pergi ke syurga. Kalau bakhil, Tuhan masuk syurga tapi nak minum air kolai kausar Nabi sallallahu alaihi wasallam tak boleh weh. Nak minum tak boleh. Sebab tu ingin kupik nah jangan hati tu sepak sikit nah. We ada tik kita satu hari tu hata kalau kita nak nego nak buat kerja ke apa, niat lah dah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku nego ni aku nak tolong agama Tuhan. Niat situ lah dah. Kita ingat mak kita, mak akak kita di Malaysia. Dulu ya kerja jatuh. Kerja jatuh lama tak ada pergi Muhammad ingat kau mak deh. Kerja jatuh. Kerja jatuh satu hari tu, kerja lakah. Kita jual pisah apa besok. Jual teruk nak apa besok. Jual tepung kot kedai apa besok. Bagi awak nego-nego tangan dua. Bagi tangan dua, panggil bagi si kapur. Panggil sekaheng dah. Bagi si kapur lagi. Bagi jeng. Beng gerak. Beng gerak satu hari itu. Ya ada niat. Dah. Ya aku ni kalau asa aku nak bismillah semula lah. Kalau asa tu hari jaya padaku. Dah. Training ni. Aku nak bismillah mula duit. Ada sikit kena buat modal. Ya pun niat kata aku boleh kerja training dah boleh berjaya training aku nak buat gerbang di sejik seekor setahun. Dia niatnya tu ya. Nak tolong agama Tuhan tu nak gerbang di sejik nah bangun situ tu setengah seekor setahun di Kelantan. Apa ya pun buat. Bila boleh tahun tu nah Tuhan pun hantar dia ambil barang Singapura orang ambil. Dia beli setir lori. Ada apa? Setir lori. Kereta ludon ni. Ambil barang Singapura mari, jual barang tu orang takak, orang letak ni nyala kita ambil setir lori. Nah, dia boleh beli barang pula 3 setir lori. Mana tak beli setir, laba 2. Dah beli setir, boleh beli pula tambah 3 setir lori. Nah, tu jadi kau naik. Bos tahu ya gerbang sejik sekor. Bos tahu ya gerbang sejik sekor. Sebab tu kita nak wijaya kena terikat dengan agama. Niat ke apa nego kita? Kena ada tak lah pun ni. Dah.
Belah lah kita tak ada molek, tak sia molek seorang pun. Dosa belaka. Tak ada pia, tak dosa dengan Tuhan dia. Tapi dalam dosa kita tu kena niatlah benda lain. Niatlah benda baik. Bi borahlah sikit. Jam orang masuk katiklah mulut orang duit kita ni kalau orang borah rezeki tak payah. Jangan kupik. Orang kupik masuk neraka juga walaupun ia ibadat walaupun taat ke Tuhan, kalau ia masuk dalam syurga ia nak minum kolak kausak tak boleh. Tu kebinasaan dia. Yang kedua tengok. Dan kedua hawa nafsu yang telah diikuti akan dia akan hawa nafsu. Apa hawa nafsu yang diikuti? Makna kata seorang tu peraja hawa nafsu dia. Turut nafsu dia nak gapo? Nafsu nak tidur. Nafsu dia nak makan. Sebut teng ngaji, ya tak mau. Sebut baca Quran, ya tak mau. Sebut kata sembahyang, tak mau. Ya ikut, ya peraja nafsu dia. Ni pun binasa ke orang ni. Orang mana turut hawa nafsu, ya peraja hawa nafsu, bermakna kata orang ni ia akan jatuh dalam neraka Allah Subhanahu wa taala wal iazubillah. Dan ketiga, ujub manusia bagi dirinya, ia berasa pelik diri dia. Ia rasa tercengih diri dia. Ia besar diri dia. Aku ni pelik aku ni hebat aku ni keramat aku ni mulia. Sebab tu puak ni diri ni dia pelik gak. Supaya kita saat ni tu jadi besar sikit lagi ya boleh kena jadi benda ni. Wasa heran kuasa hebat dah demo aku ni hebat pakai pun hebat dah demo. Apakah maya gagah mah demo tu tak jadi. Wasa pelik dengan diri, wasa tercengih dengan diri, wasa heran dengan diri. Amal aku ni jadi Tuhan terima sebab aku minta gopo jadi. Demo tu tak jadi, aku minta kau. Boleh jadi buat ni. Lah ni kalau wasa nak pelik diri boleh pelik sangat buat ni. Apa jadi boleh pelik. Kalau nak pelik ni ada sehari dua ni demo tu kita mari. Orang belah lik jabat tu, orang belah lik jabat tu mari. Tok nebe, tok meneh, tok imeh. Pokok tu cuk belah lik tu. Jadi ada satu kalau kita wasa nak heran nak besar kau demo sikit lagi lu jadi besar. Jadi tok guru, jadi obota, nayuk kau tok meneh kau. Kita kena ingat jangan duk besar diri. Atau jangan duk wasa heran dengan apa berlaku pada diri. Semua ini takdir Allah, semua ini fadlun minallah. Satu pemberian daripada Allah. Jangan lupa sekali. Kalau lupa sini, kita akan jatuh dalam kebinasaan. Lepas tu dia monitor hari. Kata kan dia kata ada orang masuk atu. Di kawasan Jabak tu. Masuk atu saat ni tu dia. Lepas pada tu dia motor berkah kita berkah orang pondok Punjawi jumpa dengan Babo Fikri. Orang hak masuk atu tu orang masuk atu saat ni bikah bangun suka kinyih-kinyih. Bangun suka khabar molek-molek. Siapa ke atu kena kita dia gini Royak tak nak berkah mai pondok Punjawi hatu tu baik lalu yang bikah bangun tah-tah lalu ada apa lalu Lepas tu kalau masa nak heran diri boleh heran lah ni. Tapi tak boleh ingat situ. Kalau kita ingat situ, ya kita punah. Punah nak punah akhir kita. Kalau nak besar, boleh besar cakap. Nak tengok, boleh tengok dah buat ni. Tapi tak boleh. Tuhan murid. Kalau nak tengok, boleh tengok lah. Orang bomo pun ramah. Tok pakai pun ramah. Kerja pun duk nak serat-serat. Kalau nak tengok, boleh tengok. Puasa nak heran, dia boleh heran dah. Sebab tu nak besar pokok kita ni. Duk tamadas ni. Duk tidin sini. Duk rapat tanuh. Dia tak jatuh. Sebab kita duk bawah dah. Kalau dia nak tinggi, dia jatuh lipat tekak. Apa? Yang nak tinggi duk bawahmu. Dia mata mulai ada kawan tak pandai. Dia mata lebih kawan tak lebih tak pandai jahil lah kawan ni. Pas dia mata duk ngajar kodah mana tu hewi. Kau tahu jangan duk tinggi. Punuh kita. Banyak dah kita duk tengok orang takabur, patut orang wasa heran dengan diri dia punuh. Tiga perkara ni ingat. Tamanya orang bakhil yang taat tapi bakhil dia duk melazimi dia. Yang kedua orang tu dia peraja hawa nafsu dia. Yang tiga orang tu saat ni tu dia saat ni tu turut hawa nafsu. Yang ketiga dia heran diri, tercengih diri. Baru ni ada ni budak Batak ni seorang. Dia pelik-pelik buat ni. Noyak tadi hari ni kalau kita nak heran boleh heran. Ada orang mau batas orang kampung kita ni. Dia duk sakit. Pada sakit tu ke apa? Wasa nak mati. Wasa takut nak mati. Lepas tu malam tu dia duk rumah tu. Mungkin Muhabba Fikri duk bunyi telinga. Mungkin Muhabba Fikri duk bunyi telinga ya. Tak tahu gak tu pia gi royak dia. Kita tak tahu gak. Pia gi royak dia. Ni banyak timur tu. Lepas tu ada anak sunah kita saya cucu ya. Cucu yang luar ni malam pukul 7 8 jadi tak khabar selok pergi hospital.
jadi biru getah muka. Satu hari pula, nanah hari tu kita duduk Mekah satu. Apa duduk Mekah? Anak yang nak malam ambil orang halah-halah hau pergi hospital klik pun satu ke dua. Pasal aku tak agak dah nak malam kena pergi hospital nak panggil orang halah. Pasal tu ni dia mari royak agak. Lah aku nak pergi apa? Aku nak niatnya, aku nak niat sunah tu. Aku nak niatlah budak ni jadi anak akak baboyi ya tu. Aku nak jadi anak akak. Oh, dia niat tu jadi anak akak dah. Supaya jemput tahu penyakit tu. Tak ada hati apa dah tu. Ha tu. Noyak kata we niat molek wali nah. Hati kita we molek, hati molek. Nah, lepas tu yang besar diri, lepas tu jangan kita wasa besar dengan apa yang kita ada. Ingat tahu tu hesa. Ingat tahu tu aku tak molek dosa banyak. Kalau dia mau tahu perutku ni tak ada. Dia mau hambak tu baik lemah, dia mau tak masalah lemah. Hatiku ni jahat ni, hatiku ni cemar ni. Dan kalau dia mau tampuk benda lah hatiku, dia mau tak masalah cerak lemah dia. Ha tu gitu. Ha tu dia. Dan pula lagi, dan ketiga ujub manusia bagi diri, maka iaitu ujub diri. Ujub manusia bagi diri ni. Apa dia? Setengah daripada sifat mazmumah. Setengah daripada sifat yang mazmumah. Yakni setengah daripada sifat-sifat yang dicelakan oleh syarak. Semua tu bakhil. Sifat dicelakan oleh syarak. Dan turut arah hawa nafsu. Dan ta'at hawa nafsu. Itu satu sifat dicelakan oleh syarak. Tak situ. Maka iaitu tiga perkara. Tak tiga perkara tak apa. Berapa tiga perkara? Bakhil yang beradab dan hawa yang diikuti, dan pula ujub manusia bagi diri, setengah daripada sifat yang mazmumah. Dan wajib atas kamu membuangkan sekalian sifat yang mazmumah. Wajib atas kamu, yakni mukallaf kita semua ni, wajib dan pasti atas kamu membuangkan. Apa makna membuang? Tulis luar, yakni mencapak dan mentaup dan melotarkan dia, gitu. Wajib atas kamu membuangkan sekalian sifat. Membuang yakni mencapak dan melotar dan mentaup sekalian sifat yang mazmumah. Mentauplah sifat-sifat mazmumah. Mana sifat mazmumah? Yang telah tersebut dalamnya, dalam bahasa sifat tu yang mazmumah. Muai taklah supaya bakhil yang duk mengikuti, yang melazimi, ataupun seorang saat ni tu dia gapo dia? Yakni dia saat ni tu ikut hawa nafsu, nafsu yang ditaati, diperajuk akan dia, ataupun dia rasa tercengeng dia. Dah. Lepas tu kita tahu dengan sifat-sifat yang dicela menghiasi hati kamu. Lepas tu kita berjanguk hati kita. Tuan hiasi, kita berjanguk, kita comel, kita bersihkan hati kamu, hati kita ni. Hiasi dengan sekalian sifat yang mahmudah. Lepas tu kita janguk diri kita, janguk hati kita, hiasi hati kita dengan sifat-sifat yang dipuji oleh syarak. Tuan sifat yang mahmudah yang telah tersebut dalam bahasa sifat-sifat yang mamduhah. Apa pula? Seperti yang disebut oleh musannif, masalah sifat mazmumah dalam bahasanya. Habis kat tu. Habislah hujung kita ni. Wal matlubu, baca molek, baca dulu. Wal matlubu mimman atla'a fihi ay yuslihahu ba'da tahqiqi wal muraja'ati. Buhari molek. Nama baca tak kena tu. Wal matlubu, buhari dalam makna. Dan bermula seorang yang ditututi. Makna kata orang duk tutup kitab musannif, duk jari kitab musannif, duk bahas kitab musannif ni. Wal matlub ni kainun, adalah ia yang matlub. Orang duk cari kitab musannif, bermakna kita lu yang duk bahas kitab musannif, yang duk tengok kitab musannif. Siapa dia al matlub? Perkara yang ditutup, seorang yang ditutup ni mimman, setengah daripada mereka al-ta'la'a, yang duk meniliki ia yaman, yang duk tengok ia yaman, duk mutla'ah la yaman fihi fi hazal kitab. Ya duk tengok kitab ni, kitab musannif ni, syarah mata jauharatut ta, ya duk tengok, ya duk telah pada ini kitab. Patut perkara yang ditutup daripada mereka yang duk telah, mana perkara yang ditutup, mana bukan seorang ni. Wal matlubu tak sini, dan perkara yang ditutup salah tak ai wasyai'ul matlubu tak situ, bukan seorang. Wal matlubu ai wasyai'ul matlub, dan bermula perkara yang ditutup oleh musannif. Hak musannif tutup. Tutup mimman atla'a,
daripada mereka yang duk telooh ia, yang duk belek ia, yang duk tengok ia, fihi ai fi hazal kitab, pada ini kitab musannif ni lah, kitab syarah matan Jawharatul Tauhid ni. Perkara yang ditutup daripada orang duk tengok kitab musannif, ayuslihahu, baca molek, ialah khabar bahwasanya membeki iaman, bahwasa membaiklah iaman, hu akan dia akan al-matlub sani, membekilah iaman, akan dia akan kitab musannif, suruh bekilah, suruh memperbaiki, memperbaikkan akan kitab musannif. Sewaktu yang ditutup tu, daripada orang tengok tu musannif kata bahwasanya membaiklah iaman, membekilah iaman akan dia akan kitab musannif. Kalau ada salah, kalau ada silap, kalau ada tak kena, maka ditutup ti bahasa membaiklah ia seorang akan dia akan sewaktu yang ditutup saat itu, kalau ada cacat, ada cedera, ada tak molek kitab musannif. Tapi beki pun ba'da tahqiq, selepas pada dia cerak dah lah. Selepas dia tengok yo belek, yo pelaga situ pelaga, kitab musannif ni jatuh po, kitab musannif ada celah po. Lepas tu dia tengok kitab-kitab lain gatik, lepas tu dia main pelaga, tak betul sungguh. Lepas pada cerak, wal murajaati, selepas pada dia rujuk kitab-kitab lain gatik. Bukan tengok pak tak kena beki lo dah, tengok pak tak kena beki, jangan. Lepas pada kita merajaah kitab-kitab tu, pesan ni musannif kepada orang yang melihati semacam kita. Tengok lagi, yakni katanya kata musannif, kanak kia musannif ngata wal matlub, suatu yang ditutupi oleh musannif, bahasa memperbaiki seorang akan dia akan sesuatu yang ditutup yang silap di dalam kitab musannif. Kata anak musannif, kata fakir, yakni kata seorang yang fakir ataupun seorang yang lekeh, satu orang yang berhajat pada Allah Taala, yang muallaf, fakir yang muallif yang duk karang ia, tu makna muallif yang duk karang ia, atas syarah, yang fakir yang muallif yang mengarang ia atas syarah yang latif ini, syarah yang kecil ini. Tu murad dengan latif tika asalnya, mana latif makna berlemah lembut, apa syarah yang lemah lembut, yakni syarah yang kecil ini beberapa lain daripada kertas ni. Tu muradnya latif, yakni syarah yang kecil, dan yang ditutup bagi orang yang melihat ia orang yang ni dalam syarah yang latif ini, syarah matan Jawharatul Tauhid ini, bahawa membaiki ia yang melihat akan syarah ini, kemudian dinyatakan ia yang membaiki, yang melihat ti saat ni, dinyata ia yang melihat ti dalam kitab, kemudian dinyatakan ia yang melihat ti, ia nyata kata tak betul kok kemudian selepas pada ia melihat ti, ia nyatanya ataupun tahqiq dalam kutub yang mutawwala, lepas pada ia tengok ia belek kitab besar dah, kitab yang panjang lebar, maka mai pelaga betul ke tak betul, tengok kitab besar banyak buah kata begini-gini, maka mai pelaga dengan kalam musannif, dengan ibarat musannif, nampak tak betul sungguh ibarat musannif, baru boleh membeki. Kalau ia tak cerak, ia tak tahqiq daripada kitab besar, jangan dia beki lagi kata musannif, nyocominya lagu tu ni tengok tak betul pak Syah, beki lalu jangan. Dan kemudian murajaah dalam kitab jumhur ulama, lepas pada dia murajaah, dia tengok, dia kembali kepada kitab-kitab jumhur ulama. Daripada mana kitab jumhur ulama hak yang ramai ulama duk pakai? Kitab jumhur ulama, yakni kitab ulama duk pakai, ramai-ramai duk iktimad, daripada Imam Abul Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Maturidi. Selepas pada ia murajaah, ia belek, ia tengok kitab-kitab ulama-ulama yang dulu, daripada kitab jumhur ulama duk berpegang, daripada kitab Imam Abil Hasan Asy'ari dan Abi Mansur Maturidi, dan barang yang mengikut dalam keduanya dalam gawa, dalam kitab bagi gawa dia, bagi kitab ni, dan barang yang kitab yang duk mengikuti dalam keduanya, dalam mazhab keduanya, mazhab bagi Abul Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi, kerana firman Allah Subhanahu wa taala, dan engkau tolaklah dan engkau tolakkan segala kejahatan dengan barang yang terlebih baik. Tolaklah benda kejahatan itu dengan perkara hak terlebih baik. Jangan mundak tolak kejahatan itu dengan benda tak kena kejahatan.
Jadi kita tolak benda ni tak kena weh. Lepas tu kita pergi tukarkan benda tak kena, we tukar benda yang terlebih baik. Jangan kita pergi tolak benda kejahatan dengan benda lebih teruk daripada kejahatan. Jangan. Misalnya kita tahu ni dia teruk dah. Lepas tu kita pergi duk kata teruk santem di atas dia tu kau teruk. Hamung tak semaya malah dah. Lepas tu kita bekilah, kita we rajin sikit. Ni yang malah semaya, mung tak sah duk semaya. Mung semaya pun tak ansut serga dah mung. Tak jadi. Makna tu apabila benda tak molek, Tuhan katanya, mung tukar benda tepat tak molek, mung tukar dengan benda yang comel. Supaya kita dulu biasa duk kata kau orang, kecek hari kata kau, kita pergi tukarkan kita kata kau orang, kita pergi tukar dengan subhanallah ataupun kita pergi tukar dengan tilawatul Quran. Atau dia panggil tukar benda tak comel dengan benda terlebih comel. Dah. Tu dia tengok. Wa ayyastura hafawani wa uyubi hafawati. Hafawati. Atas pada ayyuslihahu. Tak situ atas sana waw tu atas pada kalam musannata ayyuslihahu lan yuslihahu. Tengok molek weh. Wal matlubu dan bermula perkara yang ditutup oleh musannif gapo dia weh mimman atla'a fihi ayyastura bahawa menutuplah ia man atla'ah hafawati akan segala gelecoh-gelecoh aku dan kesalahan-kesalahan aku dalam kitab ni. Kalau ku dah salah ada silap, mintalah demo tu beki lah. Tapi beki pun selepas pada ia tahqiq, ia cerak, ia tengok daripada kitab besar-besar, ia murajaah daripada kitab dua imam Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi. Lepas tu wa ayyastura dan bosa menutuplah ia, katuk ia hafawati akan segala kecelaan ku situ, kesalahan gelecohku, minta ia katuklah wa uyubi dan segala kecelaan-kecelaanku. Dan pula bagi orang yang melihat ni ia orang ia yang tu dalam syarah ini, syarah mata Jawharatul Tauhid, bahawa menutup ia yang melihat ni akan kecelaan kamu, ada kecelaan agapo di atas kamu tu, kamu bekilah, kamu tutuplah, kamu tatuklah, kamu sumbatlah tepat tak kena tak ni. Dan aib kamu, kecelaan kamu yang bahasa fikir dan nazar. Nah kenapa? Bahawa fakir itu tiada layak ia fakir menjatuh ujung kolam sebab sangat bebalnya. Ni tawaduk musannif. Tak apalah kalau dah tak kena mana minta tolong beki lah. Hei orang-orang duk menilik ki. Orang yang duk tengok melah kitab musannif, mana tempat tak molek tapunglah dengan molek, benda tak comel tapunglah dengan benda comel. Benda kesilap pe dan gelecoh aku kesilap pe aku, minta pergi katuk dengan benda-benda comel. Kenapa? Kerana kadang-kadang telajoklah oleh gawa hujung kolai bagi tuaku ataupun tuahmu, yakni hujung kolai bagi musannif, gi telajok silap salah gelecoh, minta mungbekilah mana tempat silap dan salah. Kenapa? Sangat bebalnya fakir ini. Apa sangat bebal? Yakni sangat bodohnya fakir. Fakir ni bodoh, kata musannif. Aku ni bodoh. Kalau hujung kali aku pergi silap, pergi salah, minta tolong beki, tolong lukalah. Kerana sangatnya bebalnya fakir, sangat bebal, sangat bodoh dalam Arab. Yakni dalam logat Arab dan bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab ni fakir sangat-sangat bodoh. Sangat-sangat apa dia? Sangat-sangat orang panggil tak sapanya ilmu fakir ni. Dan ilmu lughah istimewa pada ilmu balaghah yang telah masyhur ia ilmu balaghah dalam negeri Arab. Dalam negeri Arab hak balaghah masyhur Allah fakir sana nak jungan nak menyelai tak siapa. Sebab itulah hujung koleh hak tersalah, hujung koleh hak fakir tulis tersilap tergelecoh. Maka minta tolong bekilah, tolong tapunglah. Hak tak molek tu jadi molek, hak tak comel tapunglah dengan benda-benda yang comel, benda-benda yang terelok, katanya musannif. Tetapi sebab terlebih sangat minta fakir, mintakan fakir itu saudara fakir yang soleh. Saudara fakir hak soleh-soleh tu mintalah tolong beki, mintalah tolong percomel hak mana silap salah saat ni tu. Lagi berimeh, nak berimeh tu bukan badiman tak. Lagi beriman, tulis luar beriman. Lagi saudara-saudara fakir tu hak mana yang soleh minta tolong bekilah. Lagi pula beriman yang sangat tamah ataupun tomok, temo'onya menututi ilmu dalam agama, minta tolong beki, minta tolong percomel. Kalau kita fakir tu ada salah dan ada silap. Tengok kita ambil ada Nabi sikit. Tengok dah. Tiga perkara ni daripada apa dia? Yakni daripada sifat-sifat yang dicelakan oleh syarak tak kalah. Kita suruh sedikit. Hadis tiga hadis. Yang pertama hadis
Biniat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ha, 2-3 hari ni ingat 2-3 hadis Nabi katanya innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Hak tu bersangkut tentang niat. Semua amalan nak sempurna nak pakai dengan niat. Pak Nabi kata al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik, orang yang berakal, orang tu yang kira diri, hitung diri. Lepas tu yang buat amal cedek, buat persiapan untuk selepas pada mati. Pak Nabi kata wal ahmaku, dan orang yang paling bodoh, yang paling bebal, paling bodohnya, mereka apa dia? Ayat itu orang man atba' nafsahu hawaha, orang yang ikut hawa nafsu dan hawanya hawa nafsu. Lagi pula wa tamanna 'ala Allah amani. Dia cita-cita atas Allah dan dikatakan cita-cita yang berdusta. Maka Nabi bagi hadis lagi nya, hadis syarif daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mata hadis bunyilah ana salasun muhlikatun. Bermula 3 perkara yang membinasa ia akan manusia, membinasa akan tuannya. Mubtada ni. Ni mubtada, ni khabar. Muhlikat sifat pada salasun. Marfu'un, sebab apa isim nakirah boleh jadi mubtada dengan sebab ditaksih dengan sifat. Tengoklah, salasun asal itu mubtada tak lain. Dalam al-alfiyah wala yakunu libtida binakirah malam tufikka inda zaidin namira. Dalam alfiyah katanya tak boleh kita nak buat isim nakirah jadi mubtada. Bahkan sini jadi mubtada juganya. Kerana ditaksih ada musawwiratnya, memperharus sebab ditaksih dengan sifat bagi salasun. Tengok molek kita nak tengok dah. Lepas tu kita nak perhati hak kita ngaji dah. Sebab gapo sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ibaratkan hadis dia dan mata hadis kala Nabi dengan isim nakirah. Tapi isim nakirah dia di mubtada. Apa kok mana tak berlawan kala Ibnu Malik. Ibnu Malik kata dalam Alfiyah wala yakunu libtida binakirah. Tak boleh nak buat mubtada isim nakirah. Nak jatuh ibtida isim nakirah tak boleh. Malam tufikka inda zaidin namira. Selama masalah isim nakirah tak beri faedah. Alun isim nakirah walaupun nakirah tapi ya wi faedah. Mana ka inda zaidin namira. Salah tak inda zaidin sabit di sisi adai, sabit di sisi zaid tu namiratun. Namiratun isim nakirah tu. Tapi orang panggil takdimkan khabar di atas mubtada. Kita tengok alfiyah. Kamu di sini kita nak buat bahasa sedikit ibarat musannif dengan dengan kata salasun muhlikatun. Nabi kecang isim nakirah. Tapi kenapa isim nakirah dia jadi mubtada? Yakni kerana ditaksih dengan sifat muhlikatun. Bermula 3 perkara yang membinasalah ia akan manusia. Syuhun muta', yakni sifat bakhil, sifat kedekut, sifat kupik loket sangat-sangat pada seorang. Siapa melazimilah sifat loket, sifat kedekut ni, yang jadi beradab. Orang panggil jadi sandan bagi seorang. Seorang ni apabila kupik jadi sandan, jadi tabi'ah, jadi kebiasaan, lazim melazimi seorang. Siapa menegahlah akan dia, akan seorang nak sedekah di jalan Allah. Jadi manik. Sebab kupik lah hati tak boleh nama habis bagi aku ni, nama habis duit ku cedok kerja pagi sampai petang, kalau ku sedekah sejak satu habis duit ku. Jadi kan sebab kupik yang melazimi dia, sifat kupik yang jadi adat, jadi tabiat, jadi sandan dia, manik bagi seorang nak sedekah di jalan Allah, nak infak di jalan Allah. Pasal kata dah wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi berlawan dengan ayat tu kata wa mimma razaqnahum yunfikun. Daripada barang, daripada rezeki yang kami rezekikan akan kamu, yunfikun, menafkahlah mereka itu. Berilah belanja ratik, jangan duk kupik. Sebab tu syarat lagi, sebab tu Nabi lagi sifat kupik yang jadi adat. Hak ni menegahkan seorang daripada belanja infak di jalan Allah. Nak sedekah sejid pun kupik, nak sedekah sekolah pun kupik, nak sedekah kepada fakir miskin pun kupik, nak wiz tu ni pun kupik, nak belanja wi ke anak sendiri pun kupik weh. Siapa diri sendiri pun pakai baju ni 10 tahun kupiknya. Tak ada nak saling langsung yak gerete deh. Jinyak pak sang jubah ni dia tak nak teng geriting, jadi geriting. Kupik, siapa ke diri pun kupik. Terus. Dah. Dah. Yang kedua, dah hawan muttaba'. Apa hawan muttaba'? Nafsu diikut. Kalau kecek bahasa orang tua kita, orang panggil nafsu diperaja akan dia. Peraja nafsu, siapa tak boleh bangun, tak boleh bangkit. Turut nafsu semata-mata. Nafsu tak ngaji, tak saya ngaji. Nafsu tak saya belajar, tak belajar tak saya.
baca Quran pun tak mau, semaya pun tak mau, zikir tak mau, nak tidur, nak makan, nak tidur, nak makan, nak relax. Orang panggil jadi satu sifat yang menegah, yang manik bagi seorang nak ibadat kepada Allah, nak solat, nak tilawatul Quran, nak baca Quran, nak ta'allumul ilmi pun jadi tertegah dengan sebab ia peraja nafsu ia dah nak main telefon, nak main geng, nak tidur, nak makan, nak jalan, nak sedap, nak suka, nak ramai semua-semua. Tapi solat tu semaya dengan Tuhan, minta ampun tak mau dosa. Jadi manik kau bagi seorang. Yang tiga orang panggil manik bagi seorang, ijabul mar'i bi nafsi. Berasa heran diri, berasa besar diri lebih dah. Siapa tak aku tak buat amal tak apa dah. Tengok aku ni lebih ni keramat aku ni. Demo tu aku keramat dah. Kuat amal kurang tak apa dah, aku lebih dah. Berasa besar diri, berasa heran dengan diri sendiri. Ni pun tak molek juga nah. Menegah seorang pada taat ibadat pada Tuhan. Sekat tu gambar dia kata wallahu alam. Buka ni sikit dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok. Dan ialah yang dikehendaki, yang dikehendak oleh tiap-tiap barang yang lain kepadanya, kepada Allah segala maujud. Segala maujudat saat itu berkehendaknya kepada Allah. Dah. Nak kepada apa? Semua benda maujudat, benda-benda yang ada lagi sungguh tu berhajat dan perlu kepadanya, kepada Allah, kerana Allah Ta'ala bersifat dengan sifat istighna. Apabila Allah Ta'ala bersifat dengan sifat istighna, sebab tu Tuhan kata innallah ghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah Ta'ala tu kaya daripada alam ini, kaya daripada langit, lepas daripada bumi, lepas daripada manusia, lepas daripada belaka-belaka. Dia kata dalam Quran, innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Innallaha ghaniyun 'an kulli syai. Tuhan tu sifat bersifat kaya Tuhan, istighna Tuhan lepas daripada serba-serbi. Tapi semua benda mawjudat berhajatlah ia kepada Allah, perlulah ia pada Allah. Dan tiap-tiap barang yang terlitah pada hati seorang, bagi dok litah lah hati kita weh. Bagi dok litah cang, itu hebat gasi po tangi dua aja. Litah cang, itu hebat sepuh Hanuman po. Litah melati. Litah cang tu hebat saat ni tu po asung po. Litah cang tu hebat supaya cahaya matahari po. Kena dok litah khawatir. Litah cang, tu hebat supaya samurai po. Awak dah samurai cah takir. Lagu tu. Telitah marilah hati kita cah. Benda telitah, benda tergambar, benda tersilat pada hati seorang. Dan tiap-tiap yang dapat dipikir, benda kita dapat fikir. Gapo kita dapat fikir? Dapat fikir rumah, beg ni. Kita dapat fikir. Benda kita kuasa fikir. Mutu tu beg rupa beg ni, rupa klik beg ni, mutu mira beg ni, mutu apa? CPA, CPA tak ada nak panggil weh. Mutu awak, mutu kongkok bening. Mutu apa? Mutu dek bening. Dulu mutu Noah. Dulu Noah Kistan deh. Mutu dek boleh nak dek tak ada apa dah. Singo deh. Zaman dulu. Zaman ni tak dang dah, mutu tu tak ada dah. Tapi nak tahu zaman dulu tu pakai dek tu berdiri dah lupa buat irung tu praik dah lah. Kalau lah ni mutu apa dang lah ni. Fitu Ferik. Tu apa? TSI ke? Ya? Tu apa? Untuk apa lah ni? Untuk apa ni mami? Tidak PCA. Minayuk dang lah ni pakai PCA. PCA ni. Ni gambar benar gambar kita kuasa mikir tu. Hak tu bukan tu hai belaka tu. Deh gambar baik tu gambar baik ni nah. Benda tu orang panggil bukan Allah. Atau yang dapat dirupakan pada hatinya. Bagi kita boleh rupa apa? Macam kita tergasi masalah. Hak tu benda kita boleh terupa. Ataupun Tuhan sepuah daun sau dah masalah. Boleh terupa. Bukan. Barang yang kuasa kita mikir, kita dapat rupa, dapat tergambar pada hati, hak tu bukan. Dah. Atau yang dapat dirupakan pada hati, ditergambarkan pada hatinya hati seorang, maka Tuhan kita itu, Tuhan kita duk beribadat,
Tuhan yang kita duk sembah hari-hari 5 waktu sehari semalam ni menyalahi apa menyalahi, yakni tak serupa dan tak sebanding daripada yang dimakan itu. Apa dimakan itu? Yang tersebut daripada barang yang terlitah pada hati seorang dan tiap-tiap yang terfikir pada hati seorang atau yang dapat dirupakan pada hati. Itu yang tersebut. Semua Tuhan itu bukan macam tu. Nah, yakni menganaki musannif dengan kata maka Tuhan kita itu menyalahi daripada yang dimakan itu. Tuhan kita itu menyalahi akan tiap-tiap barang yang telitah pada hati. Barang yang telitah pada hati, yang tergambar pada hati, semua Tuhan kita tak serupa. Nah, maka dia tak serupa. Tak serupa lah Tuhan tak serupa. Nah, dia Tuhan duk cakung. Tuhan cakung serupa dengan kita. Ni, kita duk cakung atas meja, atas kerisi. Lepas tu hebat kita tak. Hak mu tergambar Tuhan duk cakung atas kerisi ni, bukan. Benar ni boleh silap? Boleh silap. Boleh tergambar tak pada otak kita? Boleh tergambar. Lepas tu boleh silap lah hati tak? Boleh silap, telitah. Duk cakung supaya kita tak kisi tangan duk pergi sini dua. Maka Tuhan kita macam ni kan? Tak serupa. Benda hak mu kuasa fikir, kuasa mikir, kuasa tergambar, tersilap ke dalam hati, semua Allah Ta'ala menyalahi daripada benda semua. Ni iktikad kita ahli sunnah wal jamaah kena iktikad lagu ni weh. Kemudian lagi katanya, dan menyalahi akan tiap-tiap yang dapat difikir atau yang dapat dirupakan pada hati seorang. Maka Tuhan kita tu orang panggil selamat dan sejahtera dan lepas dan terkaya daripada benda kita terfikir semua saat ni. Terlepas Maha sucinya Allah. Sebab kita kata subhanallah. Gapo subhanallah? Maha suci Allah daripada semua benda kekurangan, semua naqais di Allah, sifat kekurangan kecacatan di Allah, maka supo ngagotu supo ni Tuhan tu subhanallah, maha sucinya Allah daripadanya. Kita kena tolak dengan subhanallah. Okey. Tu dia. Patut tengok lagi. Tengok budak-budak ni semua weh. Maka tiada ia Allah. Nak tolak lah kan ni, nak tolak akidah kita nak tolak. Nak buat tu bait ni. Maka tiada ia Allah. Ia tu domain tak ada, domain syak ni. Lepas tu badannya Allah tu badal ia tu. Maka tiada ia Allah Subhanahu wa taala badal ia. Itu menyamai tiada ia Allah tu menyamai dengan suatu apa sesuatu yakni daripada makhluk dan kainat. Tuhan tu panggil tak menyamai, tak sebandingi daripada apa? Daripada sesuatu ataupun dengan sesuatu. Apa dengan sesuatu? Yakni daripada makhlukat dan kainat. Tuhan tu maha suci dan Tuhan tak menyamai dengan sesuatu daripada makhlukat dan kainat itu. Dan tiada dapat diumpamakan, tak boleh kita nak umpama. Tak boleh kita nak menyerupai, tak boleh kita nak sebanding. Itu makna diumpamakan. Apa diumpama? Tak boleh kita nak buat banding, tak boleh kita nak buat jadi serupa, tak boleh kita nak buat menyerupai dan banding dengan sesuatu, yakni dengan sesuatu daripada makhluk. Kita nak buat banding dengan Allah tak boleh. Nak banding tak boleh, nak buat umpama tak boleh. Pada zatnya, zat Allah, zat tu serupa tak? Tak serupa. Tengok zat kita baik ni dah. Tengok kita dah tangan. Lepas tu kita nak banding, kata kita serupa tak kata? Tak boleh nak umpama. Kita boleh kecek, boleh berkata-kata dengan sifat perkata yang ada di makhluk. Orang panggil perkata kita ni sifat ma'ani, tapi sifat ma'ani yang ada pada makhluk. Maka perkata kita kena bersifat dua bibir mulut, kena bersifat dengan gigi, kena bersifat dengan lidah. Lepas tu lidah bersepakat dengan humi lidah. Maka di humi lidah tu letak pula anak lidah. Tu orang panggil sifat perkata kita, bersifatlah ia dengan berbagai bagai kita royak sana. Tapi boleh ke tak kita nak umpama Tuhan tu bersifat dengan zat dia, so umpama kita umpama pada zat Tuhan dengan umpama zat kita? Tak boleh. Zat kita ada tangan berjari 5 jari sebelah. Ni zat kita. Pas jari ada kotak, ada besar, ada tinggi, ada rendah. Lepas tu tangan ni adanya orang panggil berhubung dengan tapak tangan berhubung dengan pergelangan tangan. Faham molek? Ni orang panggil jari. Hak ni orang panggil tapak tangan, orang panggil bahasa Arab al-kaffu. Hak ni panggil al-asabi'. Faham molek? Arab panggil al-asabi'. Ni jari-jari seorang. Ini panggil al-kaffu. Ni panggil tapak tangan. Ni dia panggil apa? Pergelangan. Ni orang panggil rusak, orang panggil pergelangan. Ini orang panggil perut tangan.
Kama di Allah Ta'ala bersifat zat yang macam ni kan? Dah. Tak boleh kita nak umpama Allah dengan umpama zat-zat bagi makhluk ataupun kainat. Kenapa kata molek tu? Akhir zaman tu mari macam-macam weh. Mari macam-macam. Dajjal mari sikit-sikit kadang-kadang kita bertuhan dengan Dajjal. Dajjal mari pikul roti, pikul gong. Deh. Kerja kaki gong. Getar guguk. Manusia 70,000. Ketika tu marah besar. Hujan tak turun dah baik ni. Hujan tak ada dah marah. Bumi ngekah. Orang lapar air. Orang mukmin susah makan ni. Dajjal mai pikulkan roti, pikulkan air. Kerja kaki 70,000. Orang dalam Mekah, dalam kota Mekah madah turut dia. Lepas tu, Dajjal tak mu nak air kalau mu nak air boleh. Tapi mu ngaku lah aku Tuhan mu dulu. Mu percaya tak atau aku Tuhan? Mu ambil seorang mari. Aku nak baca tekak. Baca piah tekak. Petabuk kepala tong. Darah yak macam, yak mengalir. Mai, ambil hubung mula. Dajjal hubung pah. Hidup mula nyawa peh kecek gagal. Pas kita tak yakin, tak percaya dengan dia kata dia Tuhan. Tu sebab tu Allah Ta'ala kena suruh i'tiqad molek. Kita pegang molek. Peganglah hati kita Tuhan tak ada seumpama. Tak boleh diumpama pada zat dia dengan zat kita. Dan segala sifatnya sifat Tuhan tak ada umpama supaya kita semisal sifat kalam sani. Kalam ma'ani, sifat kalam dan sifat ma'ani bagi Allah dengan kita tak serupa. Kalam Allah dengan sebab sifat kalam tak ada bersifat, tak ada bersepakai dengan anak lidah, tak bersepakai dengan gigi, dengan bibir mulut. Tu orang panggil sifat kalam bagi Allah. Dan pula dan af'alnya af'al Allah, perbuatan Allah. Kerana wajib menyalahi Allah Subhanahu wa taala bagi segala mungkinat. Allah Ta'ala tu menyalahi, berselisih, tak serupa, tak boleh nak seumpama bagi mungkinat. Apa mungkinat? Yakni segala perkara-perkara yang mungkin. Sebut kata perkara mungkin, maksudnya dalilnya makhluqat maujudat. Baiklah. Apa mungkinat? Yakni termasuk dalam mungkinat, yakni makhluqat maujudat ma'dumat. Perkara yang sudah ada, perkara yang tak ada lagi, ataupun perkara yang lagi akan ada, ataupun itu. Apa makna mungkinat? Yakni segala makhluk termasuk dalam mungkinat. Perkara yang ada dah dikata mungkinat. Perkara tak ada lagi pun dikata mungkinat. Perkara lagi kan ada dikatakan mungkinat. Faham molek tu? Dah. Sama ada pada zat atau sifat ataupun af'al, maka tak serupa bagi zat dan sifat dan pula af'al bagi Allah. Pada tu dulu. Buka hadis sikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fi masailin tatafarra'u ala salam. Ai haza babun, ini suatu bab pada nak menyatanya fi masailah. Baca masailah, jangan baca masailing tu. Ismul lazila yang sharif di atas sirah mutahal jumu'i, di atas wazan mafa'ila masailah tu. Tak molek. Babun ai haza babun, ini satu bab pada nak bicara apa? Fi masailah. Baca molek masailah, datang wazan mafa'ila. Pada segala masalah. Masalah mana? Tatafarragu, yang terselesailah ia. Ia masalah ataupun tutafarragu, diselesai akan masalah ini ala salam, di atas beri salah. Nak selesai ataupun kita nak menyelesaikan ini masalah, ketika kita beri salah. Tengok. Mas'alatun, ai hazi mas'alah, ini satu masalah. Bukan misalah. Misalah lain. Misal apa? Mas'alatun, satu perkara yang ditanya-tanya oleh orang. Orang tak tanya mo. Tanya nak. Hey, semaya kita usah libat no tu kan panggil satu masalah. Sebab manusia duk tanya semua. Lepas tanya. Sebab tu kan panggil mas'alatan. Daripada sa'ala yas'alu su'al. Masalah. Apa? Satu masalah. Masalah orang tanya semua. Dulu tahun tanya dah bab zakat. Tanya pula bab zakat. Masalah zakat. Kan? Zakat terah ni. Misalnya kita susah berdoa. Kita saat ni tu, kalau kita pergi keluar terah kita, bini kita, anak kita. Kalau dah kita seorang tak apa, nak keluar bini lagi, anak lagi. Lepas tu siapa kita tak ada nak makan. Bini kita nak dapur tak ada. Ketika ni wajib ke tak terah kita. Tu masalah tu soalkan. Ditanya, lepas tanya pula. Lihat. Mas'alatun, ini satu masalah. Qala Abu Sa'din Al-Mutawalli. Kata oleh Abu Sa'id Al-Mutawalli, kata Nawawi, at-tahiyyatu indal khuruji minal hammam
bi an yuqala lahu taba hammamuka la asla laha. Tengok. Qala Abu Sa'din Al-Mutawalli, telah berkata oleh Abu Sa'id. Abu Sa'id Mutawalli kata ana weh. Dia katanya at-tahiyyah, bermula kita mengunjung dan membesar. Indal khuruji, ketika seorang itu keluar minal hammami, daripada tempat mandi air panah. Mau kita lah ni tak hanya tempat mandi air panah dulu tu adalah kalau jalan tu panggil apa? Tempat up tubuh. Up tubuh masuk dalam tu, luar ni ya wak mo ya wak puyuk besar ya buh dengan serang, buh dengan ahli ya, lepas tu ya buh dengan gapo kakah semumprai tu, lepas tu kita masuk up dalam tu. Masuk up tubuh kita dalam tu untuk nak tubikkan peluh-peluh tak molek. Tu bahasa Arab dia panggil hammam, tempat mandi air panah. Bahasa Melayu kita tempat up. Saya up tubuh ni. Kemudian apabila seorang tubik daripada tempat air panah, mandi air panah dah. Kemudian kita nak katakan dia bi an yuqala lahu, bahasa dikatakan baginya bagi seorang al-kharij minal hammam, seorang yang keluar pada tempat mandi panah, taba hammamuka, Allah terbaiknya mandi air panah angka minta lawi sihat, minta wibaik sebab angka masuk dalam tempat mandi air panah saat ni. La aslalaha ay la dalilalaha. Apa itu? La aslalaha ay la dalilalaha. Ning orang panggil katalah ni tak ada jenis dalil, tak ada jenis orang panggil tanah baginya bagi at-tahiyyah indal khuruj minal hammam dengan kata taba hammam ka tak ada dalil lagu ni. Dalil tak ada, asal tak ada baginya. Apa ni dia mau tahu dalil bagi ni ada tak weh? Dalil ke apa? Dalil maya sunat tasbih lepas tu buat jemaah, ada dalil tak? Tak ada. Lepas tu orang kita dah buat ketika raya ni, malam raya ni, maya tasbih jemaah dengan orang kampung ramai-ramai. Dalil tak ada, maya jemaah. Tapi buat tu harap-harap tu hari pahala. Kenapa? Satu tu imi datuk guru kita buat maya sunat tasbih hari raya ni, lepas tu berjemaah. Kenapa? Kalau harap orang kampung sore dia tak buat cerak sore ya. Harap orang kampung kata dia nak buat raya ni, nak maya tasbih dia tak buat. Lagi pula dia payah kaifiat raya ni. Mula-mula usalli sunnatat tasbih. Kalau semaya malam tutup 2 rakaat. Kalau semaya malam tutup 2 rakaat 2 salat. Kalau siang hari tutup semaya 4 rakaat 1 salat. Pas kampung ngerti tak? Rakaat pertama baca Fatihah, bacanya alhaqumut takasur hatta. Lepas dah tu nak buh dengan tasbih belum pada kita baca Fatihah ataupun belum pada baca doa iftitah boleh. Usalli sunnatat tasbih, Allahu akbar. Pas dah tu nak baca doa iftitah. Lepas tu buh kata tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Harap orang kampung dia tak buat cara dia tak reti. Lepas tu tok guru dah heret mereka supaya nak oleh mereka. Nah, apa? Buat tasbih. Tapi asas semaya tasbih Jumaat ada dalil tak? La aslalaha. La aslalaha. Tidak jenis dalil baginya. Semua ni. Demo tu tubik tempat mandi apa nah? Tubik tempat mandi lah. Mani bagi tempat chair tubuh ataupun tubuh kita tanah. Tabat hammamuka. Ada dalil tak? Tak ada dalil. Ada pohon ni ada dalil hak orang dok kecek-kecek ni tabat lailatu. Misalnya kita kecek ni supaya kita kecek bahasa Melayu tu selamatlah malam kamu, selamat malam engkau. Kalau bahasa Arab tabat lailatu. Baiklah oleh malam engkau. Baik malam engkau. Kalau bahasa Inggeris, bahasa Sia la tri sawat. Pai show di nak nong lak pandi. Doa tu. Tapi ini tak ada dalil. Walakin ruwiya anna Aliyan radhiyallahu an qala li rajulin kharaja minal hammam taharta fala najista. Ini Ali kata. Walakin dan tetapi diriwayatkan daripada Ali, anna Ali yang bahasa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu qala berkata la Ali. Ini orang panggil masalah-masalah terselesailah ia dan setelah selesailah ia dan pula tersudahlah ia masalah ini di atas wisalah nak cara pula masalah tahiyah tu lagu mana. Tatafarragu terselesai ia di atas salah. Lepas tu saya nak lihat kata qal berkata Ali li rajulin bagi seorang laki-laki kharaja yang keluar ia seorang laki-laki minal hammam daripada tempat mandi air panah. Seorang tu keluar daripada tempat mandi air panah. Ali kata taharta suci engkau itu hai seorang
Laki-laki Allah akan suci dah. Suci daripada tubuh badan engkau, daki-daki engkau, lagi pula daripada kecemaran engkau, kekotoran engkau suci. Wa fala najista, maka sebab itu tidak ternajis engkau tu baik daripada tempat cek air panas, tempat air panas, tempat mandi air panas, maka tubuh engkau tidak ternajislah seorang itu dah, lelaki itu. Qultu hazal ma'allu lam yasihha fihi syai'. Aku kata ini mahal tidak sahlah padanya oleh sesuatunya dah. Apa tu? Walau qala insali sahibi ala sabil mawaddah wal mu'alafati wastihbabil waddi adamallahu lakan na'im. Sekat tu dulu kami kata wallahu alam.